Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatinur Aisyah binti Nurzaini daripada kelas DPSU 2C. Hari ini saya dan 5 orang lagi rakan saya akan menerangkan tentang fiqh muamalat, iaitu bai' al-muzayadah. Bai' al-muzayadah ini bermaksud lelong. Lelong merupakan salah satu transaksi jual beli yang melibatkan beberapa pihak dari kalangan masyarakat untuk memperoleh, menjual atau memperuntukkan suatu barangan ataupun perkhidmatan. Barang yang ditawarkan adalah pelbagai di antara barangan yang dilelong, antara lain barangan antik, lukisan-lukisan, kereta-kereta eksotik, bahkan hartanah dan lain sebagainya. Transaksi lelongan merupakan salah satu cara biasa yang dapat melupuskan aset di pasaran terbuka untuk jualan yang segera di mana berkemungkinan akan dapat pada harga tertinggi. Kaedah pemasaran ini menggunakan cara yang tidak menyusahkan pemilik kerana penjual berupaya untuk menjual barangan dalam tempoh dan harga yang mereka inginkan. Justeru dalam masa yang singkat dapat memaksimumkan pelaburan mereka. Bagi pembeli pula, mereka berkesempatan untuk membayar nilai sesuatu barang. Oleh yang demikian, membeli atau menjual menerusi transaksi lelong merupakan satu keputusan perniagaan yang baik untuk semua pihak yang terlibat. Secara amnya, terdapat dua jenis transaksi lelongan, iaitu pertama, lelongan komoditi yang terdiri daripada komoditi pertanian seperti teh, kopi, getah, tembakau dan ikan dan sebagainya. Selain lelong ikan, pembeli tidak menerima komoditi yang ditawarkan melainkan diganti dengan surat jaminan atau surat kontrak penyerahan barang mengikut tempoh waktu yang ditentukan. Kedua, lelongan umum, iaitu lelongan yang menawarkan pelbagai jenis barangan seperti barang antik, lukisan, kereta, rumah, hartanah dan sebagainya. Kaedah pemasaran ini menggunakan cara yang tidak menyusahkan pemilik kerana penjual berupaya untuk menjual barang dalam tempoh yang mereka inginkan. Justeru dalam masa yang singkat dapat memaksimumkan pelaburan mereka. Bagi pembeli pula, mereka berkesempatan untuk membayar nilai sebenar sesuatu barangan, di mana hakikatnya pasaran yang menentukan nilai. Dengan keyakinan ini bahawa pembidar tidak terlebih membayar untuk barangan berkenaan. Oleh itu, menjual dan membeli melalui aktiviti lelongan merupakan satu keputusan perniagaan yang baik untuk semua pihak yang terlibat. Dalam aktiviti lelongan ini juga, kenderaan di Malaysia terdapat beberapa masalah yang perlu diberi perhatian. Antaranya, terdapat banyak permintaan terhadap kenderaan lelong, tetapi jumlah firma yang menjalankan aktiviti lelong adalah kurang, terutamanya lelongan secara Islam. Seterusnya, saya akan beri kepada rakan saya untuk menerangkan lebih lanjut lagi tentang bai' al-muzayadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abu Hurairah bin Osman, BSU 2020 24766 dari kelas 2B. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi sedikit perkongsian tentang pemilikan harta dari perspektif Islam. Harta adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya diberikan hak untuk menjaga dan menguruskannya dengan sebaik mungkin. Ia merupakan satu amanah yang begitu besar yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, sedangkan makhluk lain ciptaannya tidak sanggup untuk melaksanakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lantaran itu manusia yang perlu memikulnya. Surah Al-Ahzab ayat 72. Secara umumnya, apabila bicara tentang amanah, tiga perkara utama perlu diberikan perhatian, iaitu setiap amanah yang diberikan
perlu dilaksanakan dengan tulus dan rasa penuh bertanggungjawab. Yang kedua, setiap amanah yang diberikan hanya bersifat sementara. Tatkala tiba saat dan ketika ia mesti dikembalikan kepada Tuhan ampunya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, setiap amanah yang diberikan oleh Allah beriringan dengan habuan dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, setiap harta yang dimiliki akan menjadi persoalan besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, tentang bagaimana ia diperolehi dan ke mana ia dibelanjakan. Kedua-duanya perlu diseiringan pada jalannya. Hari ini berlaku di mana harta diperolehi pada jalannya, tetapi tidak dibelanjakan pada jalannya. Yang kedua, harta diperolehi bukan pada jalannya, tapi dibelanja kepada jalannya. Dan harta diperolehi bukan pada jalannya dan dibelanjakan juga bukan pada jalannya. Yang terbaik adalah harta yang diberkati, iaitu harta yang diperolehi pada jalannya dan dibelanja juga pada jalannya. Antaranya petanda harta yang dimiliki adalah berkat, iaitu harta tersebut memberikan kebaikan kepada diri dan juga lain. Harta tersebut menyumbut ketenangan hidup pemiliknya. Harta tersebut bukan menjadi sumber perbalahan dan putusnya ukhuwah sesama Islam, dan harta tersebut makin mendekatkan diri pemilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makin menjauhnya di kesibukan mengumpul harta kekayaan. Semoga setiap apa yang kita perolehi dan belanjakan akan sentiasa pada jalannya. Biarlah kita merasa susah sedikit kerana Allah, kerana abuannya pasti berbaloi pada saat kita bertemunya di akhirat kelak. Semoga apa yang kita miliki menjadi pahala bonus ke syurga, bukannya dosa bonus ke neraka. InsyaAllah saya serahkan seterusnya pada sahabat saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolain Iliani binti Ismail, saya daripada kelas DPSU 2A. Di sini saya akan menerangkan mengenai hukum bai muzayadah. Bai muzayadah atau juga dipanggil sebagai jual beli secara lelang, auction. Dalam transaksi ini, barang lelongan akan dijual kepada pembeli yang dapat menawarkan harga yang paling tinggi. Majoriti ulama sepakat yang bai muzayadah adalah dibenarkan dari segi hukum. Namun bagi An-Nakhai, transaksi ini adalah makruh hukumnya. Begitu juga dengan Al-Hasan Al-Basri, Ibn Sirin dan Al-Auzai berpandangan ianya juga makruh kecuali lelongan harta rampasan perang dan harta pusaka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Najih daripada Mujahid, di mana Rasulullah SAW bersabda, seseorang boleh melakukan jual beli secara lelong dengan cara demikianlah seperlima harta rampasan perang dapat dijual. Justifikasinya juga mengambil kira amalan di kalangan para sahabat atau disebut juga sebagai athar, sebagai sokongan kepada bai muzayyadah ini. Antaranya, yang pertama, tulisan Imam Bukhari ada menyatakan bahawa bai muzayyadah digunakan dalam lelongan harta rampasan perang. Yang kedua, mengikut apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mana Rasulullah SAW pernah menjual karpet dan bekas air dengan kaedah bai muzayyadah. Dalam konteks lelong harta individu yang diisytiharkan muflis, ia merupakan sesuatu yang baik pada pandangan Hanabilah kerana ia memberikan ruang untuk harta tersebut dijual pada harga yang lebih tinggi. Ini sedikit sebanyak dapat memberikan ketenangan hati kepada individu yang terbabit kerana nilai bebanan hutang dapat dikurangkan. Bebanan hutang adalah antara penyebab hilangnya ketenangan dalam hidup.
Namun satu perkara yang perlu dihindari iaitu lelongan yang bercampur baur dengan bidaan palsu semata-mata untuk menaikkan harga barang lelongan tersebut. Situasi ini menjurus ke arah wujudnya elemen penipuan dalam transaksi. Sekiranya ia jelas berlaku, transaksi tersebut dianggap tidak sah dari segi hukum. Wallahualam. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan berikan kepada penonton seterusnya. Terima kasih. Saya Zaki. Tak dengar. Dia macam dia cakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Irfan bin Kamar Arifin, kelas PPQ 2D. Dan saya akan menerangkan tentang dalil bai muzayadah. Ketika ia menyerahkan kepada Nabi, Nabi SAW, beliau mengambilnya lalu menawarkannya. Siapakah yang berniat membeli ketika barang ini? Lalu seorang menawar kedua-duanya dengan harga satu dirham. Maka beliau mulai meningkatkan penawarnya. Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham? Lalu katakanlah penawar lain. Seterusnya Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang, bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagainya, Umar bin Khattab juga pernah melakukannya demikian pula, kerana umat membutuhkan praktik lelong sebagai salah satu cara dalam jual beli. Al-Muhyi nombor 6 307 Ibn Azam Al-Mutala. Selepas itu, pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun sebenarnya ada sebahagian kecuali ulama yang keberatan seperti An-Nasai dan Al-Auzai, Ibn Rasyid, Hidayah Murid, Al-Akhiri dan seterusnya. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya, apakah di rumahmu ada suatu aset ataupun barang? Lalu dia pun menjawab, ya ada. Sebuah hilis kain usang yang kami pakai sebagai selimut sekaligus alat, dan sebuah cangkir besar ataupun kayu yang kami pakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya dan mengambil kedua barang tersebut. Dan terakhir, saya membelinya dengan harga 2 dirham. Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan membersihkan 2 dirham hasil lelong kepada sahabat Asar tadi. Dan itulah daripada saya yang menurut saya, dan saya akan berikan kepada rakyat. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, seterusnya giliran saya. Nama saya Muhammad Irfan Hamdi bin Hishamuddin. Nombor metrik DHU 202024717. Di kelas 2B. Okey, seterusnya syarat lelongan. Okey, seperti yang kita tahu, lelongan juga adalah salah satu cara jual beli, transaksi jual beli. Dia walaupun dia berbeza, dia still duduk dalam sub topik muamalat. Dia ada dalam pecahan-pecahan muamalat. Okey, kita terus kepada syarat-syarat. Okey. Syarat dia yang pertama, urus niaga dilakukan oleh pihak yang berkemampuan
secara sah ataupun secara sukarela. Tadarin. Dia panggil dalam bahasa Arab tadarin. Bawa makna apa? Contoh syarat yang pertama ni, kalau seorang tu dia dipaksa untuk melakukan lelongan, so dia dah membatalkan salah satu syarat sah lelongan itu tersebut. Okey, yang kedua, objek lelong mestilah sah dan juga berguna. Tu kalau macam kita tengok orang lelong, okey, kalau kita tengok orang lelong something yang tak berguna tu, kalau dia dah merosakkan syarat tu sendiri. Okey, kita teruskan kepada yang ketiga. Ada pemilikan, kuasa penuh atas barang yang dijual. Okey, so kat sini dia nak kata something tu kalau kita curi ataupun bukan barang kita tak boleh lelong. Dia kena fully atas nama kita, baru kita okey rasa nak lelong, kita boleh lelong. Okey, yang keempat, kejelasan dan ketulusan item yang dilelong tanpa manipulasi. So tak boleh ada orang cakap apa unsur-unsur penipuan, unsur-unsur macam apa orang cakap gambar elok, lepas tu bila kita sampai barang kat kita, barang yang lelong tu tak elok. So dia ada unsur-unsur manipulasi kat situ. Okey. Yang kelima, keupayaan menghantar barang dari penjual. So contoh kalau kita sekarang ni zaman-zaman orang cakap apa, kegemilangan COVID kita akan lelong secara online. So kalau online kita ada orang cakap apa, kudrat untuk lelong barang, tapi tak ada kudrat untuk contoh kita posting barang tu. Contoh kalau orang beli kereta kan, lelong kan. So kita nak hantar kereta tu, kita tak ada kudrat untuk tu. So syarat tu tadi terbatas kat situ. Yang keenam, kejelasan dan kepastian harga yang dipersetujui tanpa berpotensi menyebabkan pertikaian. So dia ni kat sini, contoh kita lelong-lelong, kita cakap macam 100,000 contoh kan. Lepas tu bila nak buat payment tu, dia kata 100,000 plus. Masa lelong tu dia tak cakap atas plus atau sebab apa. So kat situ akan berlaku orang cakap apa, pertikaian ke atas barang tu. Macam sebelum ni lelong tak cakap apa, tapi bila nak bayar baru dia cakap okey tambah ni. Okay, so masa nak lelong tu kena detailkan dengan macam contoh nak hantar kos dia berapa dan sebagainya. Jangan gunakan kaedah yang ketujuh, jangan gunakan kaedah yang membawa kepada kolusi dan juga rasuah untuk memenangi tawaran. Okay, contoh sekarang orang cakap apa, kalau lelong ni orang cakap bid, kena bid kan. Tu kalau bid ni kita awal-awal lagi kita dah inform dengan seller tu, okey. Saya bagi awak lebih untuk ni, okey saya akan lock barang ni. Kan? So kita rasuah dia dengan something macam sekarang ni semua orang akan main duitnya kalau rasuah-rasuah atau sebagainya. So kat situ akan berlaku terbatas daripada syarat tu sendiri lah. Okey, syarat yang mesti dipenuhi untuk menjalankan lelongan adalah seperti berikut. Okey, kat sini yang saya listkan ada 3. Satu, bukti pemohon lelong. Okay, bukti-bukti macam IC zaman sekarang orang akan guna IC dan juga sebagainya. Macam saya tak tahu kalau kad matrik tu boleh guna, okey boleh digunakan. Tapi saya rasa tak sah kalau guna kad matrik ni. Okay, so yang kedua, bukti pemilikan barang. Contoh bukti pemilikan barang ni macam rumah ada grant, kereta sendiri pun ada grant dan juga road tax sebagainya. Yang ketiga, keadaan fizikal barang. Okey, keadaan fizikal barang ni sendiri kita boleh nampak dia dari segi orang cakap condition. Condition. So kalau condition dia elok macam berbalik kepada yang atas tu, tak ada orang cakap apa manipulasi, penipuan dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, ni sedikit tambahan. Bukti identiti pelelong diperlukan untuk mengetahui pemohon itu pelelong sebenarnya adalah orang yang berhak melelong barang tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan ni, contoh macam orang yang selalu yang melelong ni adalah wakil-wakil daripada hakim, wakil-wakil daripada bank. So dia pun kena keluarkan identiti dia pun, bukan keluarkan, dia macam detailkan identiti dia untuk orang percaya something tu. Okey, selalunya kalau tak ada benda-benda macam tu, orang takkan
go on-nya. Tak tahulah kalau macam orang tu berduit sangat kan, sampai tak tengok detail-detail tu kan. Kadang siapa-siapa yang pilih long pun dia beli, saya tak tahulah. Tetapi selalunya orang akan rujuk benda ni, orang cakap okey ada detail tak? Dia ni wakil hakim ataupun wakil bank sebagainya untuk lelong, tu orang akan percaya. Benda tu diperlukan lah. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk menerangkan lebih lanjut. Mungkin kesimpulan di situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duratin Aina binti Muhammad Syauqi daripada kelas Division 2B. Okay, apa yang saya dapat simpulkan bahawa jual beli merupakan salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawar satu barangan di khalayak ramai sampai pada batas harga tertinggi dari harga yang ditawarkan oleh pembeli-pembeli lain, yang disusuli dengan akad kesepakatan iaitu ijab dan kabul sekiranya penjual bersetuju dengan harga tersebut. Islam sangat memperhatikan dan menjaga kejujuran dalam berakad dan mencela perbuatan penipuan, kecurangan, riba dan sebagainya. Sistem jual beli lelong mestilah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, ia boleh berlaku kezaliman yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Setiap transaksi jual beli sama ada lelong maupun jual beli pada kebiasaannya mempunyai ketetapan yang harus dipatuhi, iaitu sekiranya transaksi terlaksana dengan sempurna di mana penjual bersetuju dengan harga yang ditawarkan, maka orang lain tidak dibenarkan untuk melakukan penawaran ke atas transaksi tersebut. Menaikkan harga ke atas satu barangan dengan tujuan memperdaya pembeli lain agar menawar harga yang lebih tinggi adalah haram. Menawar harga lebih tinggi ke atas satu barangan sebelum dipersetujui oleh penjual adalah dibenarkan. Bisik merupakan satu mekanisme dalam satu transaksi jualan lelong yang bersifat rahsia yang hanya diketahui oleh pembeli dan penjual. Ia tak ubahnya seperti transaksi jual beli biasa yang dilakukan secara bertulis ataupun isyarat. Mekanisme seumpama ini tidak menyalahi syarak dan sesuai dengan maqasid syariah dalam konteks muamalah. Apa yang penting dalam pelaksanaan jual beli lelong secara bisik tersebut tidak mengandungi elemen-elemen yang bertentangan dengan syarak seperti riba, gharar, najisi dan masyir serta persengkokolan antara pembeli dan penjual ataupun antara pembeli dengan pembeli sehingga boleh menjejaskan kesahihan akad tersebut. Untuk mengatasi agar elemen-elemen tersebut tidak berlaku dalam proses jual beli lelong secara bisik, bakal pembeli dinasihatkan untuk tidak tergesa-gesa membeli barang lelongan agar tidak meletakkan harga bidaan yang terlalu tinggi ataupun rendah. Sebaliknya, bakal pembeli mestilah melihat keadaan pasar sambil memperhati kualiti dan kuantiti barang yang diurus niagakan dan bila perlu bertanya sedia kepada pembeli yang telah berjaya memenangkan proses lelong nilai bidaan yang dibuat. Dari situ, ia boleh membuat andaian, kiraan, bahkan taksiran berapakah harga yang wajar dibida ke atas barang yang hampir sama yang diletakkan oleh penjual seterusnya. Praktik lelongan tradisional dengan teknik bisikan patut dilestarikan kerana ia sudah menjadi budaya dan tradisi sejak puluhan tahun dahulu. Praktik lelongan berbeza dengan sistem harga tetap. Justru ia memberikan kebebasan kepada penjual dalam menentukan keuntungan yang dikehendaki. Namun, untuk mewujudkan ketelusan dalam transaksi lelong, perlu dihindari unsur najisi, iaitu pakatan sesama pembeli dengan harga rendah atau pakatan antara pembeli dengan penjual untuk menaikkan harga untuk kepentingan penjual. Sekian daripada saya dan kami semua. Terima kasih.